Kita terus kepada muka surat 35 bersamaan dengan 1 Julai. Wow. Kita dah di bulan Julai. Semoga kita terselamat daripada wabak-wabak yang berleluasa sekarang. Kita selamat satu family. Right, so ini adalah kelas 3 IS, hari, masa. Kita nak membundarkan, hari ini adalah lebih kepada membundarkan nombor kepada bilangan angka bererti. Bilangan angka bererti. When it comes to angka bererti, dia macam confuse sikit. Tapi you have to check, tengok mana satu cara yang sesuai. So kita akan explain contoh demi contoh so that awak boleh jawab soalan berdasarkan pada contoh ataupun kriteria yang tertentu. So dia lebih macam cerewet sikit lah babnya. Bab angka bererti. Saya pun kena tengok betul lah. Alright, so kita tengok sama-sama muka surat 35 iaitu contoh 2. Okay, bila dia contoh 2, dia punya keinginan ataupun dia punya kriteria tengok pada soalan. Kalau contoh 2 ni, dia nak semua nombor ini dibundarkan kepada 2 angka bererti. Alright, so dia punya tujuan untuk 2 angka bererti. So dia ada beberapa nombor lah. So kita tengok satu persatu macam mana nak buat nombor-nombor tu. Okay, so yang pertama sekali, kalau soalan dia bertanya tentang 63,479. Saya nak bundarkan nombor ini kepada 2 angka bererti. So how are we going to do it? Macam itulah. Alright. Langkah pertama adalah kita akan tengok nombor tu daripada, kita akan meletakkan nombor ni 1, ini 2. Sebab nak 2 angka bererti kan? Okay. Dia macam bundarkan lah. Macam zaman sekolah rendah kan? Belajar bundarkan. Betul tak? Alright. So sekarang 2 angka bererti. So awak locate 1, 2. Okay. And then awak tengok nombor di sebelahnya. Nombor di sebelahnya adalah 4. So macam bundarkan. Kalau 4 tu kurang daripada 5 kan. So kita biar je lah kan. So kepada membundarkan kepada 2 angka bererti, nombor saya akan jadi 63,000 sahaja. Macam tu je. As simple as that. Okay, mudah je. Okay, lepas tu inilah dia punya ciri ataupun jawapan dia. Dia dibundarkan menjadi 63,000 jika kepada 2 angka bererti. Okay? Boleh ya? Membundar kepada 2 angka bererti. Alright, so kita tengok yang kedua pula. Contoh B pula. Sekiranya saya ada nombor 2,476. Sama juga. Saya akan letakkan nombor 1 dan 2. Sebab nak 2 kan? Okay, so 2 angka bererti. So tengok nombor selepasnya, sebelah tu. Itu adalah nombor 7. 7 adalah lebih daripada 5, so kena tambah 1. Macam bunda kan. Okay. So saya tambah 1 dekat sebelah kawan tu. So the answer akan jadi 2,500. Sekiranya saya ingin bundarkan dia kepada 2 angka bererti. Boleh? By right, that's the answer sebenarnya. Okay, nampak macam sukar tapi dah susah pun. And then the soalan contoh yang ketiga, 6,953. Sekiranya masih lagi dalam 2 angka bererti, saya letakkan dia sebagai 1 dan 2. Saya tengok nombor di sebelahnya. 5. So 5 dan lebih daripada 5. 5 tu kenalah tambah 1 lah. Okay, tambah 1 lah sebab dia 5 kan. So kita tambah 1 tapi 9 tambah 1, 10. So macam biasa dia akan jadi 7,000. So untuk level awak tak adalah sukar sangat pun soalan macam ni. Betul tak? Mudah je. Alright. So you have to pegang betul-betul macam mana cara nak buat. So there are 3 ways. 3 kriteria, 3 cara tadi. Kalau ada lebih daripada 5, kalau ada kurang ataupun kalau ada 1. So kalau 2 angka bererti, awak letakkan nombor saya daripada sebelah kiri. 1, 2. Okay. So itu 3 cara. Saya screenshot so that nanti awak salin kemudian aku. Boleh okay, so we move on untuk contoh 3 Boleh ke nak 1 minit nak salin? Can I have good? Kalau nak 3 minit boleh juga. Hari ni ada 17 orang. So 17 is better than ever. So bagus satu. So nak ni ke? Nak 1 minit?
untuk salin. Okay, 1 minit for you. For that, kopi down ke? Tapi saya tak payah kot. Tak tahu lah. Sebelum ni kita akan buat latihan saja. Next adalah bentuk POI. So I'll go as fast as we can untuk tajuk ini sebab dia awak dia senang je. Okay, dah? Belum? Sihat eh? Macam biasa hari Sabtu saya akan melemparkan saya akan mengedarkan 5 soalan berkaitan dengan angka berhenti so that awak boleh buat beberapa latihan sendirilah. Nanti kita discuss cara-cara dan tidak ada Google Meet pun, latihan tambahan dia untuk awak sebenarnya. Untuk awak memajukan diri awak dalam bidang matematik. Cik Wah untuk bahagian matematik lah. Kita buat sedikit extra algebraic exercises. Benefit is yours, kalau you buatlah. Kalau tak buat, saya tak marah pun. In fact kerja rumah tak siap pun tak pernah marah lah. Kan? Relax je. Kan saya faham awak ada banyak masalah. Masalah negara banyak kan untuk awak ni. Awak kan nak masuk parlimen semua. Alright, kita pergi pada contoh 3. Muka surat 35. Contoh 3. Okay? Boleh ya? Alright, contoh 3 pula. Apabila nombor itu perpuluhan. Okay, apabila nombor itu perpuluhan, kita nak bundarkan nombor itu kepada 3 angka bererti. 3 angka bererti. So nombor saya adalah nombor perpuluhan. Contohnya adalah 68.79. So macam mana saya nak bundarkan nombor ini? Alright, so kita di muka surat 35, soalan contoh 3A. Okay. Dia 3 angka bererti. So macam biasa awak kena tuliskan daripada sebelah kiri 1, 2 dan 3. Okay, tandakan 3 sebab nak 3 kan. And then apa kita tengok nombor di sebelahnya. Sebelahnya adalah 9. So bila 9 lebih daripada 5, apa yang kita akan buat? Kita akan tambah 1. Okay, tambah 1 boleh. Alright. So dia akan jadi apa tu? Mudah je lah. 68.8 lah. Sebab 7 tambah 1, 8. Itu dia depannya. Okay, ni cara dia. So dia akan jadi 68.8 kepada 3 angka bererti. Boleh setakat tu? Okay. Seterusnya, kita pergi kepada nombor yang sama, 68.79 ni. Tetapi dia nak kepada 1 angka bererti. So bila 1, saya hanya perlu tulis 1 sajalah untuk dekat sebelah sini 1. So tengok sebelah kawan dia, sebelah dia 8 kan. Okay. So bila nampak 8, apa yang kita lakukan? 8 melebihi 5. So kita kena tambah dengan 1. Jadilah 70 untuk 1 angka bererti. 70. Boleh 70. 1 angka bererti. Selesai? So itu beberapa contoh untuk perpuluhan. Cara yang pertama. 1 minit untuk salin atau tengok usyak-usyak sikit. Alright. 1 minit lah. Supaya boleh bertenang. Alright, seterusnya boleh Untuk contoh yang keempat. Kena juga. 1 minit. Sebab lepas ni nak pergi latihan. Keliru pula kan. Okay. Dah siap? Lepas ni bawah tu, latihan tu semua kena buat. Barulah banyak latihan. Kan? So, buat je lah. Saya rasa tajuk ni tak susah. Okay. So 1 minit dah salin, saya nak pergi kepada contoh seterusnya, contoh 4. Contoh 4 Dah? Okay. So untuk yang baru masuk, kita dekat muka surat 35, contoh 3. Next kita akan pergi kepada contoh 4. Okay, contoh 3 dan contoh 4. Okay. Seterusnya contoh 4 Nah. Contoh 4 masih lagi di muka surat 36, contoh 4. Okay. Contoh 4, apabila nombor itu 0.008
2, 5. Gila ke counter pendaftaran. Okay. Kita nak minta dia kepada, yang pertama kita nak dia kepada 3 angka bererti. Okay. Yang kedua, nombor yang sama, kita nak dia kepada 2 angka bererti. Boleh? Alright. So buat satu-satu lah. Taklah kerja-kerja kan. So sekarang 0.008025. Bila dia perpuluhan 0.00 yang depan tu, tak payah ambil depan tu. Kita mulakan dengan nombor yang bermakna selepas itu. Bukan kosong lah. Okay, so kita ambil daripada start 8 ni. Okay, so dia ambil 1, 2 dan 3. Boleh cakap tu? 3 angka bererti lah. And then cara yang sama selepas 3, ambil nombor di sebelahnya iaitu 5. So 5 di sini kena buat apa? Tambah 1 lah kan. Kalau dia kurang daripada 5 baru tak buat apa-apa kan. Jadi kena kosong. Apa yang akan kita lakukan? Kita hanya perlu tambah 1. Dia akan jadi 0.000803. Cukup setakat tu. Awak jangan tak kosong lagi belakang dia. Okay, awak tak 3 habis. Jangan tambah pula rajin pula belakang dia tak kosong. Tak payah. Tak perlu tak perlu tunjukkan kerajinan awak di sini. Boleh tunjukkan rajin di rumah. Mungkin boleh lipat kain, masak nasi dan sebagainya. Okay. So sekarang letakkan dia kepada 3 angka bererti. Tu saya cakap seorang-seorang. Saya gelap pun seorang. Dia macam Dora. Tanya jawab balik. Okay. So that is the answer for that particular soalan A. Selesai 3 tadi. Okay, terus dapat 803. Tak payah letak kosong belakang. Sebab tadi kita cerita pasal angka bererti. Jangan rajin sangat lah. Cukup dia 3. Sebab tadi kata nak 3. So memang nak 3 je lah. 1, 2, 3 Kalau awak tak kosong belakang, awak jadi salah. Ni cerita angka bererti. Dia macam ngada sikit lah padahal tak ada apa efek pun, tapi dia macam tu lah. Biasalah Biasalah. Orang berarti kanan dia macam tu sikit. tak. Okey dah. Mengarut pula dia. 0.008025 kepada 2 angka bererti. Macam biasa, 0.00 kat depan tu abaikan, letak start kira kita punya nombor daripada 8. Nak 2 je. So letak 1, 2 lah. Walaupun 2 tu kebetulan dekat nombor kosong. Kan awak kat kosong ni. Kan awak kan takut-takut kan. Tak payah takut, tak ada apa pun. Tak ada cerita hantu pun kat sini. So ambil je 2 dekat sebelah sini. Okay, ambil nombor sebelah dia. So 2 saya adalah kurang daripada 5. So biarkan dia kosong. Dekat sini baru dia akan jadi 0.0080. Okay. Sebab saya nak 2 angka bererti. So saya nak baru letak kosong. Boleh Sebab nak letak 2 tadi. So mesti ada 2. Letak lagi 1 kosong? Salah. Okay, jangan. So letak je sini adalah 2 angka bererti. Boleh cakap tu? Alah senang dia ni. Dah siap. Alright. Ada soalan? Cepat pula hari ni. Sebab nak bagi kerja rumah banyak ni. Itulah tak sampai hati nak bagi. Tapi kalau tak bagi kan tak buat pula. Tapi kalau tak buat pula tak latihan pula kan. So memang kena bagilah. Okay. So itu dia tadi. 2 angka bererti. Ada masalah tak untuk angka bererti? Sebab saya nak bagi semua tu. Semua. Cuma kita akan buat satu contoh. Satulah. Saya screenshot dulu. Muka 36, hari ni 3 Plus dia, hari ni 1 Julai. Okay, boleh salin dulu sementara. Sebab nak cuba buat satu contoh latihan. Okay, barulah kita nampak macam mana latihan itu memerlukan anda membuatnya. Okay. Kita baik sikit. Alright, dah. 1 minit untuk salin. Dua cara berbeza lah. Yang penting dia mesti 3 angka bererti, maksudnya mesti ada 3 nombor yang kita letakkan sebagai jawapan. Kalau 2 angka bererti pun 2 nombor, walaupun dia adalah kosong sebelahnya. Dia angka bererti. Kalau letak ada kosong belakang, dia akan dikira sebagai angka bererti. So angka bererti bukan macam bundarkan lah. Dia lain sikit lah. Okay. Boleh cakap tu? So kita nak pergi kepada satu contoh di kerja rumah supaya yang lain tu awak boleh buat sendiri lah. Boleh? Okay, kita pilih E Satu E kita buat sama-sama. Okay, satu D Okay, nak? 1 minit salin. Saya nak bagi satu contoh D.
Lepas tu yang lain tu sebagai awak sebagai kerja rumah. Kita buat satu D dengan G. G. Okay. Lepas tu yang lain awak buat sendirilah untuk menentukan mana satu jawapan yang betul. Berarti untuk ini juga ada satu benda yang maksudnya prinsip matematik yang lama yang kita dah belajar, kita kena pegang lah, iaitu BODMAS, betul? Maksudnya kita akan buat bracket, lepas tu operasi pendaraban, lepas tu bahagi, lepas tu baru tambah dan tolak. Okay, ini juga untuk kriteria pendaraban yang perlu diingat lah. Okay, kurung, darab, bahagi, tambah, tolak. Ini tadi yang dulu dah belajar kan, cara-cara menyelesaikan soalan. Sebab bawah tu ada beberapa latihan yang melibatkan pendaraban. Okay, bila pendaraban dan pembahagian awak kena ikut dia punya ciri lah, dia punya prinsip lah, prinsip-prinsip pendaraban. Okay, so kita pergi contoh latihan. Supaya nanti bila latihan dah ada guided lah. Alright, so ini daripada uji minda 2.1b. Soalan nombor 1 tu, kita buat sama-sama soalan E tadi kan, ADD. Soalan dia adalah 20.68. Okay, 20.68 ni saya nak kena buat 3 kan. Yang pertama saya buat dalam bentuk 3 angka bererti. Okay, yang kedua saya nombor yang sama, saya buat pada 2 angka bererti. Dan last sekali, okay, dan last sekali saya buat di dalam 1 angka bererti. Ya, 3 cara. I mean nombor yang sama pecahkan pada 3 jawapan lah. Boleh. Baik, yang pertama sekali untuk 3 angka bererti, langkah pertama salin semula nombor kita. Langkah kedua, kalau ada highlighter, pen color-color, awak confirm ada punya, letak 1, 2, 3 sebab nak 3. Boleh setakat tu. And then cari nombor kawan sebelah dia tu, best friend sebelah tu, ambil dia 8. Tengok pula 8 tu lebih daripada 5 ke kurang? Lebih. Okay, so 8 lebih daripada 5. Bila lebih, kita kena buat apa? Tambah 1. Okay, so lagi sekali tambah 1. Jawapan saya akan jadi 20.7. Cukup setakat itu sebab nak 3 sahaja angka bererti. Jangan letak kosong kat sebelah dia. Sebab nak 3 nombor. 1, 2, 3. Cukup. Okay, itu adalah jawapan 7 yang pertama. Saya nak buat lah Seterusnya. Okay, disebabkan dah siap tadi, kita pun buat soalan yang kedua pula. Okay, ini adalah soalan yang pertama. Supaya dia tak kacau, kita kalilah dia. Mentang-mentang ada highlighter kan, kali sikit. InsyaAllah buatnya. Tak apa dah. Okay. And then, soalan yang sama, kita pilih dia kepada 2 angka bererti. Okay, 2 angka bererti. Boleh So 20.68. Untuk 2 angka bererti, letakkan nombor 1, 2. 1, 2. Cukup 2. Next, apa yang nak kita buat? Pilih kawan sebelah. Sebelah tu kebetulan nombor 6. 6 adalah lebih daripada 5. Bila 6 lebih daripada 5, operasinya mestilah tambah 1. So, tambahkan 1 di sebelah sini. Boleh setakat tu. Jawapan saya akan jadi 21 sahaja, cukup. Dah. Sebab apa tadi? 2 angka bererti. Boleh 21 di depan. Boleh? Jangan macam saya ragu-ragu kan. Tak, terus je jalan je. Okay? Macam kan. Boleh? Last sekali. Apabila dia pada 1 angka bererti, alamak macam tak maaf lah. Tak apa. Saya tahu ni tak apa. So nombor yang sama 20.68, letakkan 1. Tengok kawan sebelah. Kawan sebelah saya adalah kosong. Okey. Jadi jawapan saya akan jadi 20 juga. 20 Saya tak boleh bagi dia 2. Sebab kalau 2 nombor dia jadi lain. Okey, so jawapan dia adalah 1 angka bererti, masih lagi jawapan dia 20. Membundarkan kepada 1 angka bererti. Okey? Boleh? Setakat tu boleh?
2.1B. Salin dulu mungkin. Salin dulu boleh mungkin 2. Okey? Boleh 20 kan? Awak tak boleh jadikan dia 2. Sebab contoh kan, markah awak matematik 20 ke markah awak nak 2? Kan? Awak mesti nombor mesti 20 lagi. Walaupun dia nak menggunakan peraturan angka bererti, tetapi nombor itu memberi makna dengan 20. So takkan dia 20. Berbeza dengan point tadi. Kalau point memang tak kosong kat belakang Tapi kalau dia nombor bulat, nombor integer, kita pegang dia sebagai 20. Kita tak biarkan dia 2. Okay? Ada RM20, awak bundakan, lepas tu awak dapat kira-kira awak dapat 2. Betul ke bunda tu? Tak So masih lagi dia 20 lah. RM20.60 lah. So gunakan jadi 20 lah. Untuk bunda kepada angka bererti kes kita ni. Bukan bunda biasa. Bunda biasa memanglah. Kalau RM20.68 kan, kalau bunda kan dia jadi RM20.70 kan. Tapi yang ini bila dia angka bererti, kita spesifikkan kepada bilangan angka bererti yang kita hendak. Sebab tu berbeza nombor dia. Kalau nombor untuk 2 angka bererti, jawapan jadi lain. Kalau nombor pada 1 angka bererti, jawapan jadi lain. So mereka kena faham sikit lah. Tapi jangan risau, angka bererti ni untuk matematik je seketika ini dipelajari. Bab bentuk piawai adalah lebih penting selepas ni. Yang akan diaplikasikan lebih panjang lagi. Alright? Boleh So boleh 20 tu awak jangan macam confuse lah. Terima pegang dulu. Memang dia 20. Sebab kita tak boleh bundakan dia jadi 2. Okay? Kita jadikan dia 20. Alright, selesai? Okay, so untuk itu saya nak bagi kerja rumah lah macam biasalah, dah belajar macam dia kerja rumah punya. Okay, so cara macam ni je kan, boleh cuba try, kena cubalah. Alright, so dekat sini kerja rumah saya di muka surat itulah. Kerja rumah saya di muka surat 36, uji minda 2.1B. Okay, 2.1B tadi awak kena buat nombor 1 A, B, C. Lepas tu kita ambil E. Lepas tu kita ambil GH. Dah lah. Ada nombor bulat, ada nombor point. Okay. Kena cuba sendiri. Yang kedua, nombor 2 pula. Nombor 2 tu buat 2 AC je. Sebab saya nak buat sama-sama soalan E. Kita buat sama-sama E dengan G. Okay, AC Okay. Selesailah kerja rumah dulu. Saya nak pergi kepada contoh kerja rumah, kita buat E. Ini kerja rumah awak. Saya ambil gambar. Jangan risau saya habis awal supaya awak ada masa untuk buat kerja rumah. Awak nak apa lagi? Saya bagi je. Tak adalah. Saya habis awal supaya awak ada masa untuk salin. Untuk awak nak kerja rumah. Masa yang ada kan. Saya tahu awak memang busy. KKT pula kan. Semua sangat tu lah. Banyak sangat masa awak untuk buat kelas semua kan. Okay, tak apa. Nanti kita 15 minit awal. Alright, so kita cuba untuk soalan nombor 2 pula Muka surat yang sama. Kita cuba sama-sama nombor 2 pula. Nombor 2 untuk uji minda 2.1B. Okay, kita buat nombor 2. Bila soalan macam ni bila ada melibatkan pendaraban, awak dah boleh pakai kalkulator sebenarnya. Awak dah boleh. Cuma apabila dia macam soalan matematik latihan kan, memanglah boleh pakai kalkulator terus tu. Tapi bila awak submit jawapan, awak kena ada satu jalan kerja yang menunjukkan macam mana awak buat dulu. Okay, macam jalan kerja tu penting. So kita akan buat soalan nombor 2E bersama-sama. So E adalah, sebab A tu kerja rumah, 7.63 darab 0.5 bahagi 4.2 tambah 5.7. Saya nak jawapan saya dalam 3 angka bererti. Okey. So dekat sini yang kita dah pelajari masa kita dulu bila pendaraban ataupun prinsip penyelesaian masalah, kita akan gunakan BODMAS. Kalau lupa saya ingat balik lah. BODMAS adalah singkatan, B adalah untuk bracket. Sekiranya ada kurungan, kita kena buat kurungan dulu. O adalah operasi power off actually. So kalau dia ada kuasa 2 atau kuasa 3, kita buat dia juga dulu selepas kita buat bracket. And then kita ada D. D adalah division, pembahagian. Dan juga M adalah multiplication. Multiplication adalah pendaraban. Semua dah belajar, saya ulang semula. So additional and subtract.
So add adalah tambah dan juga bahagi, tolak. Bahagi dengan darab, dia macam satu geng. So kalau tambah bahagi darab, kalau dia setara, kalau jumpa darab dulu baru bahagi, dia boleh buat dulu bahagi dengan darab. Okay. Sama juga dengan tambah dan tolak. Kalau jumpa tambah dulu sebelah kiri dan lepas tu tolak, awak boleh buat directly tambah dulu baru tolak. Tak ada masalah lah. Sebab dia operasi yang ini boleh dibuat secara kiri ke kanan lah. Okay. Okay. Dah berantakan kan ni, saya ulang semula je. Alright, so saya screenshot notes. And then kita tengok dulu untuk soalan ini apabila dia adalah melibatkan pendaraban tadi dan pembahagian BODMAS tadi ya. Alright, di sini kita ada darab dengan bahagi, dia setara. So kita boleh buat dia secara ke kiri ke kanan sebab dia darab bahagi sama dengan tambah tolak. So untuk ini, operasi yang kita akan buat adalah darab dahulu. Sebab BODMAS tadi, last kali baru kita buat operasi tolak. So langkah pertama kita akan buat pendaraban. Okay. So kalau rajin boleh buat darab dekat tepi ni 7.63 kali 0.5. Tak ada masalah apa sebenarnya. 5 kali 3, 15. 7 kali 6, 30. 31. 7 kali 5, 35. 36, 7, 38. 38. Lepas tu 0.000. Tambahkan dia akan jadi 3815 titik perpuluhan ada 123. So 123. Dapatlah 3.815. Itu operasi yang pertama kita buat 3.815. Boleh kan? Ni dah pernah belajar kan. Seterusnya kita sambung lagi bahagi 4.2 sebab operasi saya BODMAS darab dengan bahagi. So saya buat bahagi pula. Okay, sebenarnya tekan kalkulator boleh ni. Okay, nak longak kan. Okay, so boleh terus bahagi. Alright. Awak ada tu boleh bahagi 3.815 bahagi 4.2. Dia akan jadi 0.90833 and then tambah dengan 5.7. Last kali baru tambah operasi tambah adalah last kali. Sebab tadi multiplication, darab, bahagi, tambah tolak. Bracket, darab, bahagi, tambah, tolak. Tu tadi lah. Yang kedua ni power of. Okay, ini tadi BODMAS tadi. Okay, so seterusnya tambahkan 0.90833 tambah dengan 5.7. So dia akan jadi 9 tambah 7, 16. 6.66. Dekat sini barulah topik hari ini. Yang tadi tu semua dah pernah belajar dah. Betul tak? Operasi tu tadi. Yang ini baru hari ini iaitu menentukan kepada berapa angka peti kita nak? Sekejap, 3. Okay, kita nak 3. Dekat sini baru pembelajaran hari ini. 3, 6.660.8. 3. So 3 angka berarti letakkan dia nombor dia 1, 2, 3. Cukup? Ambil nombor selepas dia, nombor 8. 8 adalah lebih daripada 5. Bila 8 lebih daripada 5, kita perlu tambah 1. So tambah 1 dekat 8, 3, 3. Lepas tu kita letakkan 1, 2, 3. 3 nombor. Lepas tu kita ambil 8 sebelahnya. Okay. Jadi 8 sebelah itu, 8 melebihi 5. Bila dia lebih daripada 5, kita kena tambah dengan 1. Jadi kita berada di sini tadi, tambah 1. So jawapan akhir akan jadi 6.61. Cukup setakat itu saja nombor saya. Apabila saya bundarkan ianya kepada kriteria saya nak 3 angka bererti. Okey? Sebab sebelum ni kita dah belajar tempat perpuluhan. Perpuluhan lain sikit kan? Perpuluhan lain. Ini adalah angka bererti. Angka bererti pun sama, dia akan ikut kriteria yang dia nak. Berapa angka bererti yang dia nak. Boleh setakat tu? Okey. Sebabnya itulah dah tunjuk detail tadi. I will leave you until this particular contoh. Sebab lepas ni kita dah pergi pada bentuk PY. Bentuk PY adalah bentuk benda lain pula. Kalau saya sambung bentuk PY sekarang, awak ada jam sikit. Tadi lain. Itulah. Bentuk PY adalah bentuk lain sikit. So saya tinggalkan bentuk PY untuk kelas seterusnya. Boleh. So ini adalah untuk hari inilah. Iaitu angka bererti. Jangan risau, kerja rumah yang apa-apa tadi tu, saya akan buat dalam rakaman supaya kita tak adalah Google Meet lama sangat. Saya pun faham juga awak punya masalah. Okay. So jawapan tadi 6.61 untuk 3 angka bererti.
Saya dah bagi kerja rumah. So I will leave you di sini dengan beberapa nota dan juga contoh. Seterusnya dan beberapa latihan lah. Kita cuba sediakan awak dengan sebanyak mungkin masa untuk awak ada masa untuk bekerja lah. Supaya awak tak tertekan jiwa raga. Okay, jangan risau. Kerja saya hari Sabtu Ahad boleh hantar. Minggu depan boleh. Tak ada lah. Okay? Okay, tak kisahlah awak pelan-pelan lah. Janganlah sampai tekan perasaan. Saya macam kesian lah dekat, tetapi lah kalau ada orang yang tepi lepas tu tekanan jiwa raga, tak boleh lah. Saya macam nak tolong je dia. Okay, ambil buka kamera ambil gambar, ramai ni. Tak ada. Okay, itu saja untuk hari ni.